Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 21 November 21, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Al-Wafi maknanya syarah kepada hadis 40. Kita masih lagi dalam hadis yang ke-39, siri yang ketiga, syarah kepada hadis yang ke-39 di bawah tajuk Raf'ul Haraj fil Islam. Raf'ul Haraj fil Islam maknanya menghilangkan kesusahan ataupun dosa tidak dikira, menghilangkan kepayahan. Dia haula haza, dia punya makna dia, raf'ul haraj, daf'ul masyaqqah. Berdasarkan sebuah hadis yang ke-39 ini, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayat oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah Subhanahu wa taala tajawaza, memaafkan daripada umat aku ini, kerana aku, li ajli. Maknanya kerana Nabi, Allah Taala maafkan, angkat daripada umat ini 3 kesalahan, angkat dosa daripada 3 kesalahan. Al-khata', tersalah, wan nisyan, terlupa, wa mastukrihu alaih, dan orang yang dipaksa melakukan sesuatu. Kata Imam Nawawi, hadha hadis hasan, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Baik para pelajar sekalian, dalam siri yang lepas kita telah bincang tentang makna raf'ul haraj, makna dihilangkan dosa. Dosa hilang tapi kesan daripada perbuatan itu ada, makna ganti rugi, itu mungkin ada. Siri yang kedua, syarah kepada hadis 39 ini, kita bincang tentang masalah at-tafsilul qawli fil khata'i wan nisyan. Perincian tentang hukum orang tersalah dan orang terlupa. Baik para pelajar sekalian, kita sambung dalam siri ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang ada kitab Al-Wafi, muka surat 632. Muka surat 632, perkara yang ke-9, fiqhul hadis yang ke-9, ma yatarattabu ala fi'lil mukrah. Hukum hakam yang berkaitan dengan perbuatan orang yang dipaksa. Orang dipaksa, apa hukum dia? Di antaranya dalam siri yang lepas, tuan-tuan tengok nombor 8 tu, al-khata'u wan nisyan fil yamin. Orang tersalah dan terlupa dalam sumpah. Sambungan kita hari ini, hukum hakam yang ditentukan atas perbuatan orang yang kena paksa. Mukrah itu makna kena paksa. Berbeza mengikut darjat paksaan dan tabiat perbuatan yang dipaksa itu. Tak sama. Pasal tu dia panggil mukrah, orang dipaksa, mangsa. Mukrih, yang memaksa. Tuan-tuan ingatlah, saya akan panggil, anak akan sebut 2. Mukrih dengan mukrah. Mukrih, mukrah. Kita pergi kepada contoh yang pertama, faqad yakunul ikrah mulji'an. Dia panggil mukrah, ikrah mulji'.
Maknanya paksaan dengan cara yang kuat. Paksaan yang kuat. Dia tak mampu nak mengelak. Apa hukum? Tengok, contoh dia menarik. Tuan-tuan tengok. Ni kita belajar, ni dalam ni dia belajar qawaid fiqhiyah dia panggil ni. Kaedah fiqh. Kadang-kadang paksaan adalah paksaan orang yang kena paksa tidak mampu mengelak. Dia panggil muljid. Tak boleh menyelamat atau memilih untuk tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan ke atasnya itu. Contohnya seorang yang kena paksa dan di mana orang yang kena paksa tidak mempunyai pilihan terhadap perbuatan yang dipaksakan ke atasnya itu secara keseluruhannya. Dan beliau tidak mempunyai kekuatan untuk mencegahnya. Bila dia panggil paksaan yang kuat, kita nak lawan tak boleh, nak ikut berdosa. Bagaimana keadaan? Seumpama itu adalah seperti, dengar ni, seperti seorang yang diikat dan diusung dan dimasukkan ke dalam sebuah tempat di mana beliau telah bersumpah untuk tidak memasukinya. Contoh dia menarik ni. Orang ni bersumpah, dia kata wallahi aku tak akan masuk dalam rumah ni. Tiba-tiba mari orang kepung dia, ikat dia, angkat orang masuk dalam rumah. Apa hukum? Apa hukum? Maka tidak ada dosa ke atasnya. Dan tidak diguna pakai hukum orang yang melanggar sumpah ke atasnya mengikut pendapat majoriti ulama kata dia ni tak berdosa, sumpah dia tidak dilanggari. Sebab dia bukan langgar, orang bawa masuk. Selamat. Itu satu. Kita fahamlah maknanya orang ni tak ada pilihan. Kecuali dia diusung masuk di tempat yang dia bersumpah tak mau masuk. Jadi maka dia tak berdosa dan tidak langgar sumpah. Tidak berdosa dan tidak langgar sumpah. Sebab itu ada lagi benda pelik tapi saya takut masa tak cukup. Kalau kita belajar dalam kitab qawaid ni, dia kata contohnya orang ni tertelan benang. Dia puasa tertelan benang. Masa tu dia macam mana? Kalau kita tarik keluar batal puasa, nak telan batal puasa. Akhirnya macam mana? Jadi kita panggil orang, paksa dia. Pegang dia, orang Kelantan kata kejung. Kejung ni makna kita pegang dia kuat-kuat, kita tarik dia punya benang. Kalau dia muntah pun sebab dia dipaksa tarik, bukan dia menarik. Ini ilmu fiqh ni dia punya panjang perbahasan. Biarlah kita dengar cerita lah dulu kan. Kalau nak detail, insya-Allah kena masuk kelas qawaid fiqhiyah, insya-Allah kita ada detail di sana. Baik, contoh yang kedua, wa qad yakunu al-ikrah qad yakunu al-ikrah ghair mulji'. Paksaan ini tidak berat sangat. Ada paksa tapi tak berat. Macam mana pula? Bermakna maksudnya orang yang kena paksa mempunyai kemampuan untuk mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan yang dipaksakan ke atasnya itu. Mana kita boleh je memaksa aku, tengok aku rawat mana besar, mana kuat penumbuk. Main. Contoh, jika keadaan orang yang kena paksa itu adalah sebegini, mana dia boleh lawan, maka perbuatannya tertakluk kepada taklif. Maka beliau dikira mukallaf, bertanggungjawab. Seumpama orang yang dipaksa dengan pukulan hingga beliau melakukan perbuatan yang dipaksa itu ke atasnya itu. Jika ada kemungkinan beliau boleh tidak melakukannya, maka beliau boleh memilih antara melakukan atau tidak melakukan. Akan tetapi maksudnya bukanlah perbuatan itu tapi untuk menolak mudarat darinya. Kerana itu beliau diberi pilihan dalam satu aspek dan tidak diberi pilihan dalam aspek yang lain, maka di sini terdapat perselisihan. Adakah beliau mukallaf atau bukan mukallaf? Sudahlah payah sikit ni. Jadi dia ni dipaksa, tapi dia boleh je tak buat. Kaman ukriha bidarbin. Orang paksa dia mungkin pukul kawan tu ataupun dengan apa-apa perbuatan. Dan boleh je dia tak buat. Kenapa aku nak pukul dia? Fahuwa mukhtar. Lakin laisa gharaduhu nafsal fi'l. Maknanya dia tak payah buat benda tu. Bal dafa'ad darar anhu, dia boleh tolak kemudaratan. Orang paksa dia tadi, maka kita boleh pilih. Jadi kita nak kata dia ni kalau dia buat juga, dia paksa ke tidak paksa?
Itu dia kata huwa mukallaf ataupun tidak. Jadi Tuan Syekh kita ni pakai letak tanda tanya, dia pakai sudah gitu ya. Sebab apa? Di bawah ni ada beberapa contoh yang kita boleh tatbik kepada kaedah yang disebut tadi. Orang dipaksa tapi dia mempunyai ruang untuk tidak melakukan. Berbeza yang pertama tadi. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada perkara yang ke-10. Tuan Syekh tinggal kita dengan tanda tanya. Nak jawab kepada soalan tadi, kita tengok di bawah. Di bawah ni ada jawapan penjelasan kepada persoalan tadi. Masail fiqhiyah fil ikrah. Beberapa masalah fiqh dalam isu paksaan. Beberapa masalah fiqh dalam isu paksaan ni kita kena tengok. Pertama, al-ikrah fil fi'li. Paksaan untuk melakukan sesuatu. Paksaan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, al-ikrah alal qatli awiz zina. Na'udzubillah. Paksaan agar membunuh orang ataupun berzina. Iaitu membunuh tanpa hak dan berzina adalah daripada dosa-dosa besar yang disepakati oleh para ulama akan keharamannya dalam semua syariat yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, bahawa membunuh dengan berzina ini memang dosa. Maka kedua-duanya tidak diperbolehkan dalam semua keadaan, hingga kan dalam keadaan paksa sekalipun. Kalau awak, dia kata gini, kalau mu tak bunuh kawan tu, aku bunuhmu. Kita bunuh orang kerana kita nak selamat, belum tentu selamat. Lepas mungkin awak bunuh kawan tu, dia bunuhmu pula. Jadi tak boleh kita bunuh orang kerana nak selamat kita. Tidak. Itu kaedah. Maknanya jika orang yang kena paksa untuk melakukan kedua-dua perbuatan itu enggan lalu dibunuh, maka beliau memperoleh ganjaran pahala sabar daripada melakukan perbuatan yang keji. Akan tetapi kesan-kesan yang terhasil daripada perlakuan kedua-duanya berbeza mengikut daripada darjat paksaan. Kita tengok pula lah macam mana dia punya darjat paksaan tadi. Tengok. Satu, paksaan agar berzina. Na'udzubillah. Boleh ke tidak orang ni paksa berzina? Seorang perempuan berzina ni beza antara perempuan dengan laki-laki, berbeza. Annal mar'a idza ukrihat. Orang perempuan bila dipaksa berzina, maka dia tidak boleh dijatuhkan hukuman hudud ke atas dia sebab dia dipaksa. Fa in kana mukrahan, kalaulah paksaan itu sangat teruk, maka langsung dia tak berdosa. Tapi kalau paksaan itu taklah teruk sangat, sebenarnya dia boleh je lompat ikut tingkap ke lari, boleh. Tapi dia takut-takut nak lawan, maka dia berdosa. Maknanya dia kena mempertahankan maruah diri dulu. Kalau sampai mereka nak kena bunuh bolehlah kita kata muljid itu. Tapi kalau boleh lari, boleh lompat, tiba-tiba kita sengih-sengih, lah. Tapi walau macam mana pun, oleh kerana dia dipaksa, dirogol, maka dia tidak kena had, tidak kena hudud. Apakah hujah ulama yang mengatakan demikian? Berdasarkan hadis ini. Hadis yang kita baca tadilah. Allah Ta'ala hilangkan dosa daripada 3 perkara tadi. Dan juga riwayat yang diriwayat oleh Al-Athram. Al-Athram meriwayatkan satu cerita sesungguhnya seorang wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dipaksa untuk berzina. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam membebaskannya daripada hukum hudud. Dia kata cerita ni. Fadar'a anha al-hudud. Oleh kerana dia dipaksa, maka dia dilepaskan daripada hukum hudud. Mana tak kena sebab, tak kena rejam lah. Wa'ata Umar. Dan satu kes lagi, pernah dihadapkan kepada Sayyidina Umar seorang hamba perempuan yang diperkosa oleh seorang hamba laki-laki. Sama-sama hamba. Maka dia memukul hamba laki-laki itu, disebat,
dan tidak memukul hamba perempuan kerana pemaksaan adalah syubhah dan syubhah menggugurkan hudud. Oleh kerana dia kata dia dipaksa, maka paksa itu udra'ul hudud bis syubhat. Kan dalam hadis Nabi kata ketepikan hudud itu kalau ada syubhat. Jadi dari sini syubhat dia dipaksa. Bagaimana pula dengan laki-laki? Laki-laki dipaksa zina. Boleh ke dia? Yang perempuan makruf. Dia mangsa. Laki-laki macam mana pula? Ini masalah dia. Hukuman bagi laki-laki seperti wanita, pada pendapat kebanyakan ulama, ini adalah perkataan yang sahih. Laki-laki macam wanita juga. Ada pendapat sedemikian. Sebahagian besar ulama mazhab Hambali berpendapat bahawa ke atas laki-laki zina, melakukan zina mesti dijatuhkan hukuman. Kerana tidak akan terjadi perzinaan kecuali apabila tegangnya anggota dia. Mana boleh? Kalau betul-betul awak takut, dia punya anggota dia tak naik, tak melawan kata orang. Ni boleh lawan ni, macam-macam. Maka apabila anggotanya tegang, ini berarti tidak ada paksaan. Maka wajib dijatuhkan hukuman ke atasnya. Bagi mazhab Hambali, Pokok Al-Hanabilah dan juga Muhammad bin Al-Hasan daripada ulama mazhab Hanafi, dia kata laki-laki kalau zina, dia kata dia paksa, kena hudud. Sebab tak boleh paksa laki-laki. Mana boleh dia kata ni. Waqala Abu Hanifah kata apa? Jika pemaksaan berasal daripada penguasa pemerintah, maka tidak ada hudud katanya. Namun jika datang daripada orang lain, maka wajib dijatuhkan hukuman. Mana Abu Hanifah juga meletakkan bahawa kena hudud juga si laki-laki itu, sebab tak mungkin dia boleh pergi zina dengan orang kalau dia tak mau. Wallahu alam. Itu perbincangan para ulama. Kita berpindah pula kepada tajuk al-ikrahu alal qatli, paksaan membunuh. Paksa nak bunuh pula macam mana? Para alim ulama sepakat, ittafaqal ulama, di kalangan mereka yang diambil kira pandangan mereka, mana ulama muktabar dia kata ni, sekiranya seorang itu dipaksa untuk membunuh seorang laki-laki yang maksumud dam, maknanya terpelihara darahnya, orang baiklah, tidak boleh dia membunuhnya. Mana boleh bunuh orang kerana dia nak selamat. Jika beliau membunuhnya, maka dia berdosa. Kerana pembunuhan itu adalah sebagai tebusan untuk dirinya. Kerana pembunuhan itu dilakukan dengan pilihannya, oleh itu perbuatan tersebut dikira sebagai sengaja. Dikira sebagai sengaja. Di samping itu mereka juga bersepakat bahawa paksaan atas pembunuhan ini tidak akan berlaku melainkan dengan ancaman bunuh. Kalau setakat orang kata, mu tak bunuh dia, aku tampar mu. Lah, tampar tak mati. Kau bagi mati kena orang. Ataupun dia kata, mu bunuh dia atau aku tembak mu. Nah. Atau dengan sesuatu yang ditakut-takutkan ke atasnya. Macam-macam lah. Sebagaimana terdapat penjelasan panjang lebar dalam kitab fiqh. Senang Tuan Syekh kata, kalau mu nak panjang, pergi buka kitab fiqh. Kitab ni contoh je. Maka ulama berbeza pandangan tentang wajib qisas atau tidak ke atas orang yang bunuh orang kerana dipaksa tadi. Pendapat Imam Malik, Imam Ahmad, pendapat yang zahir dalam mazhab Syafi'i rahimahumullah, yajibul qisas. Kena kisah orang tu. Mana boleh kau bunuh orang, mu kena bunuh mu balik. Yajibul qisas alal mukrih wal mukrah. Pembunuh dan dipaksa bunuh tadi. Dua-dua tu kita pancung belaka. Lishtirakihima fil qatli, kerana dua-dua tu share, bersepakat dalam pembunuhan itu. Li'annal mukrah al-mukrih bitasabbub wal mukrah bil mubasyarah. Orang yang menyuruh, memaksa, dia sebabnya. Yang dipaksa membunuhnya, dia panggil mubasyir. Al-musabbib wal mubasyir, penyebab dan pelaksana. Dua-dua tu kita pancung belaka. Baru senang. Kalau tidak, ramailah orang buat jahat. Dia nak bunuh orang, dia paksa orang suruh bunuh.
Dia lepas, kawan tu kena. Tak. Dua-dua kita pancung. Kata Imam Abu Hanifah, yajibu alal mukri. Kena bunuh, balah bunuh pemaksa. Sebab orang yang dipaksa itu kal adati. Macam alak je dia ni, macam parang. Itu pendapat Abu Hanifah dan juga satu pandangan daripada mazhab Syafi'i. Ada juga pendapat ketiga kata wajib kena kisah ke atas orang yang paksa seorang. Orang yang dipaksa, yang membunuh itu sebab dia membunuh. Kenapa mau ikut paksa kawan suruh bunuhnya? Macam mana? Walaisa kal alati, bukan seperti alat. Mana boleh mati alat? Dia orang ni ada apa? Ada otak, ada akal, kenapa pergi bunuh orang? Maka dia berdosa. Sepakat ulama kata berdosa. Ini pendapat Zufar ni ulama mazhab Hanafi, ulama besar dalam mazhab Hanafi dan juga pandangan Imam Syafi'i. Jelaslah kita dalam bab paksa bunuh orang ni, dia kena bunuh dua-dua. Dua-dua kena pancung. Barulah orang tak berani suruh orang. Kalau tidak, tak apa, dia proksi. Dia ajak suruh orang bunuh, dia tak kena bunuh. Jangan main. Undang-undang Islamnya jelas. Thaniyan, al-iqra' ala ghairil qatli waz zina minal muharramat. Kita berpindah kepada isu yang kedua, iaitulah paksaan atas perbuatan haram yang lain daripada zina dengan bunuh. Macam mana? Seperti minum arak, mencuri dan seumpamanya. Arak dengan curi ini taklah berat seperti yang zina tadi atau bunuh orang. Contohnya bagaimana keadaan? Faqad zahaba jumhurul fuqaha. Majoriti ulama kata siapa dipaksa melakukan mencuri ataupun dipaksa minum arak, ubiha lahu fi'lu, maka dia bolehlah buat gila minum arak. Tapi dia kena ganti apa-apa yang rusak kesan daripada itu, kerugian-kerugian yang berlaku. Dan yang kena bayarnya siapa? Yang kena bayarnya orang yang paksa dia tadi. Tidak ada dosa katanya dan tidak ada hukuman. Itu majoriti ulama. Berkata sebahagian ulama Maliki dan satu riwayat daripada Imam Ahmad, la yubahu lahu zalik. Tak boleh. Orang paksa suruh pergi minum arak. Haram. Mana boleh? Orang paksa suruh dia mencuri. Mana boleh? Maknanya kalau dia buat juga fa'ala syai'an fi uqubah badaniyah, makna kalau dia buat juga dia kena had, hukuman hudud kena, hukuman mencuri kena, hukuman minum arak kena. Maknanya kalau mencuri cukup nisab potong tangan, kalau minum arak kena sebat, kalau dia buat kerusakan waktu nak buat tadi dia kena ganti. Semua tu alal mukanadam ali wa alal mukri. Dia kena bayar dan orang yang memaksa dia juga kena bayar. Dua-dua sekali share di atas perbuatan yang nakal itu. Apa paksa-paksa orang, mana boleh. Maka begini. Allahu Akbar. Jelaslah kepada kita dalam masalah ini. Sebab dia berbeza tuan-tuan. Berbeza. Minum arak, dia boleh ya tak minum. Orang tu kata apa? Dia sebenarnya kita kena tengok kategori. Dia kata gini, kalau tak minum arak contohnya, aku tinggal sini. Kawan tu bawa pergi mana-mana lah, travel ke jalan-jalan, tak minum arak aku tinggal. Dia ada duit, dia nak balik, jangan minum. Tapi kalau dia langsung tak ada duit, nanti dia merempak kat sini, tu kita kata ada paksaan. Kita jangan kata minum arak yang paling kecil, tidak. Ada satu cerita, satu kisah. Kisah ni masyhur lah dalam kitab-kitab fiqh, dalam kitab qada. Seorang ini dipaksa masuk dalam rumah seorang perempuan pelacur. Dia suruh berzina. Mana boleh? Haram. Oh, haram. Baik. Kalau mu tak mau berzina, mu minum arak. Tak mau dua-dua, kami pukul kamu. Mungkin akan dibunuh ke macam mana, gitulah kisah. Ataupun membunuh budak ni. Ada budak kecil dalam rumah. 3 pilihan, 3 option. Zina, minum arak, bunuh budak.
Dia duduk memikir, hak mana paling rendah sekali? Hak mana paling simple lah dari sudut kesan? Impak dia panggil. Hak mana paling besar? Oh, dia kata gini, minum arak ah. Minum arak tak kacau siapa-siapa. Dia minum arak. Dia tak pernah minum arak. Sudah minum mabuk. Perempuan pelacur duduk sengih daripada dia. Habis. Sudah-sudah dia buat dengan tu, dia berzina. Budak ni tengok aku. Dia bunuh budak tu. Habis. Tengok. Pasal tu dia panggil arak ni ummul khaba'is. Arak ni ibu segala penyakit. Duduk di arak. Jangan main-main. Tak kira lah arak nama apanya. Nama timah ke nama karut apa pun tak kira. Yang pentingnya arak tu ummul khaba'is. Ibu segala penyakit, keburukan duduk di arak. Dia ingat kecil, dia pergi minum arak. Zina berjadi, bunuh orang pun jadi. Tiga package habis kena. Jangan pandai. Bersiap dia sebab benda dosa tu bahaya belaka lah. Bahaya. Baik, kita berpindah kepada isu yang ketiga. Contohnya al-ikrahu alal aqwal. Paksaan dalam berkata-kata. Orang paksa kita berkata. Zahaba jumhur ulama, majoriti ulama kata, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, 3 mazhab. Rahimahumullah, ila anna al-ikrah mutasawwar fi jami'il aqwal. Paksaan itu terlibat semua dalam banyak perkataan. Jadi paksaan itu digambarkan dalam keseluruhan perkataan. Maka sesiapa dipaksa tanpa hak dengan paksaan yang diiktibarkan atas perkataan yang diharamkan, maka perkataan itu adalah tebusan baginya dan tidak ada dosa ke atasnya. Maknanya kalaulah orang paksa kita kata, kalau tak kata aku pukul, dia katalah. Boleh je keluar kata-kata. Tapi setakat mulut lah, jangan sampai dalam hati. Setakat mulut, jangan sampai dalam hati. Wa kana qauluhu, perkataan itu lagwan, tidak diambil kira dan tidak terkena hukum apa-apa. Contohnya, tengok dalam ayat ni. Yang demikian itu kerana Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dosa daripada orang yang dipaksa melafazkan kalimah kufur berdasarkan firman Allah taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, iaitu kecuali orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa, paksa apa? Untuk berkata kalimah kufur, sedangkan hati mereka tenang dengan iman. Hati dia tak percaya, hati dia aku beriman, mana boleh. Cuma kata-kata tadi dengan sebab dipaksa, maka dia kata. Maka dia pun ikutlah kata-kata kawan tu dengan mulut dia, tapi tidak dengan hati. Tidak dengan hati, maka itu dibenarkan. Contoh dia kata, contoh dalam kisah yang berlaku. Satu cerita dalam kitab Fiqh Sirah disebut, iaitulah daripada Ammar bin Yasir itu. Mana orang kuat sangat buat azab, pukul dia, jemur dia di tengah panas, letak batu atas dada dia, macam-macam. Jadi orang kata, kalau mu tak maki Muhammad, tak kutuk Muhammad, tunggulah, mati hari ni. Mu tak maki Muhammad, ataupun mu tak puji berhala Lat wal Uzza, minta tolong dengan berhala, mati. Maka Ammar pun nak lepaskan diri, seksa sangat-sangat ni, nak lepaskan diri dia. Dia apa kata? Dia katalah kalimah tu memang kufur. Kalau tidak dipaksa kufur. Dia pun sedih, dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Ditanya macam mana? Nabi kata apa? Kaifa tajidu qalbak? Bagaimana hatimu? Hatimu rasa macam mana waktu mu kata tadi? Qa ajiduhu mutmainnan bil iman. Hati aku tetap dengan iman. Faqala ya Ammar,
In adu fa'ud. Ammar, kalaulah mereka paksa lagi, boleh kata. Maka ayat Quran pun turun, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hati dia tetap dengan iman, maka ketika itu tidaklah diambil kira, tidak kira kafir. Jadi alhamdulillah ada kelonggarannya. Tapi kena paksa sungguhlah, jangan main-main paksa. Kenapa berkata orang paksa? Dia paksa dengan apa? Pulah telinga. Pulah telinga, mu lawan pulah telinga dia tu apa yang takutnya, kan? Ayat ini Suratun Nahli ayat 106. Terdapat banyak hukum hakam yang berlaku tentang kekufuran. Banyak hukum yang berkait dengan kekufuran. Yang paling besar ialah hukuman berdosa. Berdosa itu paling besar lah. Jika gugur yang paling besar, yakni bila dikatakan dia tidak berdosa, melafazkan perkataan itu, maka gugurlah keseluruhan hukum yang ditentukan atas perkataan orang yang dipaksa itu. Bila gugur yang terbesar, maka gugur yang lebih kecil mengikut keutamaannya min babi aula. Kerana perkataan orang yang kena paksa keluar daripadanya tanpa keredaan. Dia tak reda, dia kata, orang suruh kata. Maka beliau tidak akan dihukum di akhirat sebagaimana ditentukan hukumannya di dunia ini. Olehkan di dunia lepas, maka di akhirat esok dia juga lepas. Baik. Tiada perbezaan antara suatu perkataan dengan perkataan yang lain, bahkan semuanya itu harus di dalam akad dan nikah sebagaimana berlaku dalam fasah. Yang tengok ni. Seperti khulu'. Khulu' ni tebuh talak. Orang perempuan dia tak nak, kan? Dia tak nak kepada suami dia pergi tebuh talak, dia panggil. Ataupun cerai. Begitu juga sumpah dan nazar. Semua sekali, kalau dipaksa tak jadi. Dalilnya adalah hadis bab ini, bab yang kita baca ni. Dengan riwayat Aisyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la talaqa wa la itaqa fi ighlaqin. La talaqa wa la itaq fi ighlaq, maknanya tidak jatuh talak. Dan juga tidak termerdeka hamba orang dengan paksaan. Hadis ini dalam Abu Daud dan lain-lain. La talaqa wa la itaq. La talaqa wa la itaq. Fil ighlaq. Itu maksud dia. Jadi kalau orang tu kena paksa, jadi tak ada masalah lah. Cuma hadis ni macam mana? As-Suyuti kata sahih. Ada orang lain kata dhaif, dia punya riwayat. Ada yang ulama kata hadis ni masyhur dalam kitab fiqh. La talaqa wa la itaq fil ighlaq. Baiklah. Yang pentingnya kalau dipaksa tak jadi. Abu Hanifah, kita tengok huraian hadis pula. Imam Abu Hanifah membezakan di antara yang boleh difasahkan, dibatalkan. Jadi perkara yang boleh difasah dan diberikan hak khiyar. Mana ada fasah tu batal-batal tu, khiyar tu mana pilihan. Seperti jual beli. Jual beli ada khiyar, dia panggil khiyar. Jadi nikah tak boleh pilih. Contohnya selepas akad nikah, imam kata saya bagi awak 2 hari fikir. Nak teruskan nikah ke tidak? Lah. Itu kalau tak jadi kena fasah lah, maknanya kena batalkan. Tapi kalau khiyar tu mana kita boleh. Saya ambil dulu 2 hari fikir, nanti jadi. Kata Abu Hanifah, pemaksaan dalam masalah ini diambil kira. Oleh itu orang yang dipaksa tidak dikenakan apa-apa hukuman. Tidak demikian hanya dalam akad nikah. Dalam bab khiyar boleh, dalam akad nikah tidak. Dalam bab talah tidak, dalam bab sumpah dan nazar. Dia berkata lagi, paksaan dalam hal sumpah ini tidak diambil kira. Oleh itu orang yang mengucapkannya menanggung risikonya sekalipun dia dipaksa. Mana kalau orang paksa dia suruh bercerai, cerailah dia. Tak cerailah juga. Itu dalam pandangan Imam Abu Hanifah, dia beza.
Ulama lain kata dah. Kalau orang tanya, kenapa mu cerai bini mu tadi? Dia paksa. Saya tak nak kata, saya kata dengan mulut je. Sebab itulah dalam masalah cerai, masalah apa ni, sahabat-sahabat kita ni, para pelajar, jangan buat nanya ke Abu Anas, jangan tanya hukum masalah bercerai kepada saya. Habis kami nak tanya siapa? Kita setiap daerah di Malaysia ni ada pejabat agama. Ada hakim. Hakim nikah cerai tu ada. Pergi tanya dia orang. Sebab kita nak bercerai, nak jatuh hukum ni, kita kena dengar dua pihak. Suami dia kata apa tadi? Bini kata dia cerai saya. Dia kata bini dia cerai saya. Kata suami kata, aku bukan ni nak cerai pun. Aku silap minum air ketum mabuk. Contohnya, jatuh tak itu tolak. Ataupun dia dipaksa, ya, saya bukan nak cerai tapi saya dipaksa suruh cerai. Jatuh tak itu tolak. Panjang cerita tuan-tuan. Lepas tu Lana tak nak jawab. Dalam masa kuliah kita boleh jawab, boleh huraikan. Tapi bila berlaku pada orang, kena pergi jabat agama. Sebab apa? Sebab dia kena dengar dua-dua pihak. Suami kata apa, isteri kata apa. Kalau ada saksi lagi, saksi dengar bagaimana dengan dia orang ni. Jangan mudah-mudah. Ustaz-ustaz kita pun jangan mudah lah. Orang tanya nak jawab semua benda. Jangan. Ada benda yang kita kena tahafuz, kena berhati-hati. Jadi supaya kita tidak menimbulkan fitnah kepada orang, tak menimbulkan fitnah kepada masyarakat. Ni semua orang tanya jawablah ke apa nak. Baiklah. Maka jadi dalam bab nikah cerai, kalau dipaksa tidak jatuh, dalam bab lain boleh. Boleh jadi terbatal. Baiklah. Kita berpindah kepada yang terakhir. Belum yang terakhir lagi. Ridal mukrah bima ukral. Orang yang dipaksa reda dengan paksaan tu. Dia buat dengan reda dia. Dipaksa tapi dia panggil paksa rela. Kan ada kan dia panggil paksa rela. Paksa rela. Jika nampak pada orang yang kena paksa keredaannya atas paksaan yang dilakukan ke atasnya itu, dan didapati kegairahannya terhadap apa yang dipaksakan ke atasnya itu, maka sahihlah apa yang telah dilakukan itu ke atas akad dan selainnya, dan beliau tidak dikira sebagai paksa walaupun paksaan itu wujud, kerana kesahihan maksudnya berdasarkan tindakan yang dilaksanakan olehnya itu. Jadi kalau asalnya orang ni kena paksa, tapi waktu dia buat tu happy je dia. Paksa apa lagu ni? Apa paksa? Jadi paksa ni nampak orang terpaksa buat ni dalam keadaan muka yang stres, yang itu baru paksa. Ni sengih-sengih suka. Mak saya paksa. Orang tu paksa. Dah mak paksa apa benda lagi ni awak. Jadi kena dia panggil kena apa? Kena bertanggungjawab. Baik, yang terakhir, al-ikrahu bihaqqin. Al-ikrahu bihaq. Paksaan menunaikan hak yang benar. Boleh tak? Jika seorang mukallaf dipaksa mengatakan perkataan yang wajib dikatakan olehnya, perkataan dia kena kata, tapi dia tak mau kata, kita paksa dia suruh kata, macam mana? Maka pemaksaannya tidak menghalangi berlaku perkara tersebut ke atas orang yang dipaksa, dan timbul darinya berbagai hukum di antaranya. Kata-kata ni sepatut dia kata, tapi dia tak mau. Kita paksa dia. Kita tekan dia, mu kena kata. Ikut. Contoh yang pertama. Apabila seorang kafir harbi, kafir yang berperang dengan kita tu, kafir harbi, dipaksa memeluk Islam, kemudian melafazkan syahadah, maka keislamannya tetap sah. Pada zahirnya sah dah. Dia pun kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam kitab ni kata sahih Islam. Sahih Islam. Kita tak boleh bunuh dia. Panjang kalau nak dalil panjang pula ni. Jadi ada waktu tak boleh sebut dalil panjang. Kalau kita nak huraikan hukum memang. Tapi ini contoh. Yang kedua, iza ala min zaujatihi. Seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati, tak mau bersetubuh dengan isterinya. Dia nak marah ke bini dia bersumpah, wallahi aku tak mau duduk dengan awak. Selama mana? Kemudian berlalu 4 bulan. Beliau tidak mendekati isterinya itu.
dan enggan untuk mencerai. Berlalu 4 bulan masa, dia cerai pun tidak, dia duduk dengan bini pun tidak. Kemudian hakim memaksanya menceraikan isterinya, maka gugurlah talak dia. Hakim kata, cerai dia. Apa ni? 4 bulan terbiar. Kenapa? Dia panggil gantung tak bertali macam ni, maka paksaan itu sah. Sebab dia gini, dia hukum ni, payalah jemaah kata belik dia tu tak faham ni macam ni. Dia kata al-ilat ni seorang suami bersumpah tak mau bersetubuh dengan isteri dia selama 4 bulan. Paling dia punya maksimal lah. Kalau dia kata sebulan je tak apa, 4 bulan. Jadi berlalu masa 4 bulan, dia masih lagi degil, tak mau tarik balik sumpah, tak mau tidur dengan isteri. Cerai pun tidak. Maka ketika itu hakim kata, mu cerai dia. Dia pun cerai lah bini dia dengan penuh kesedihan. Sayang lagi ke bini, tapi dia kelahi tu masalah. Maka jatuh talak. Yang ketiga, iza halafa. Jika seorang bersumpah untuk tidak melunaskan hutangnya, dia tak mau bayar. Dia bersumpah, wallahi aku tak bayar hutangmu. Punyalah teruk dia ni, tak mau bayar hutang orang. Kita pun repot ke mahkamah. Mahkamah panggil dia. Awak bayar hutang dia. Apa jadi? Dipaksa oleh hakim. Hendaklah beliau melanggar sumpahnya dan bayar kafarah. Maka wajib dia kena bayar hutang, langgar sumpah dia tadi, dan dia kena bayar kafarah bagi makan 10 orang miskin. Yang keempat, jika hakim memaksa seorang untuk menjual hartanya bagi melunaskan hutang piutang, maka sahlah harta dia. Contohnya orang ni ada hutang, dia tak mau bayar. Dia ada duit, dia ada tanah ada. Maka hakim kita tangkap dia bagi mahkamah, hakim paksa dia, mu kena jual tanah tu untuk nak bayar hutang orang. Maka bila dia jual, walaupun dipaksa, sah jualan itu. Ambil duit, bayar kepada ghurama, tuan-tuan hutang dia tu. Wallahu alam, maknanya al-ikrah bihaqqin. Panjanglah huraian di sini. Ini tuan syekh kita pun dia tak bahas tentang mazhab-mazhab. Dia bawa satu pandangannya nak selesai masalah. Kalau tidak panjang pula kita ni. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, 3 siri, ada 39 siri. Yang pertama tentang masalah yang mula-mula tersalah. Yang kedua terlupa, yang ketiga al-ikrah, paksaan. Baik, macam mana pula dengan ayat la ikraha fiddin? Itu dalam tafsir lah, kita bincang di sana insya-Allah. Jadi para pelajar sekalian, tamaklah kita hadis yang ke-39 insya-Allah. Kita akan sambung hadis yang ke-40, igtinamud dunya lil fauzi bil akhirah. Mempergunakan kesempatan dalam dunia untuk kejayaan di akhirat, insya-Allah dalam siri yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.